tertakluk kepada terma dan syarat. Yayasan Ikhlas sedang mengadakan kempen untuk membantu ramai pesakit yang mengidap pelbagai penyakit kronik serta hidup dalam keadaan miskin dan dhaif. Ramai yang tidak mampu untuk membeli ubat dan peralatan yang diperlukan. Sumbanglah di www.bantupesakitsihat.com. Saya ulang, www.bantupesakitsihat.com. Saya Prof. Dr. Mohaya untuk Yayasan Ikhlas. Sah. Apa sah? Nuraisa lah. Kenapa? Nuraisa produk makeup mesra wudu. Nuraisa yang bantu bimbing suri rumah untuk berniaga tu? Iyalah. Kenapa? Apa sah Nuraisa ada program bina bisnes di seluruh Malaysia? Aku pun nak dibimbing Nuraisa lah. Sah kau tak boleh. Bini kau boleh. Nuraisa nak bimbing wanita lah. Wanita. Apa sah Nuraisa? Produk mesra wudu. Foundation, lipstick, makeup mudah dibersihkan. Jom bina perniagaan dari rumah dan jana pendapatan dengan Nuraisa. Hiburan mendidik jiwa hanya yang terbaik di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Ahmad Nazari Muhammad Yusof dalam berita IKIM. Pengundian untuk meluaskan belanjawan 2021 pada peringkat dasar yang dijadual selepas penggulungan oleh pihak Kementerian Kewangan menjadi tumpuan utama persidangan Dewan Rakyat di Kuala Lumpur pada hari ini. Sekiranya masa mengizinkan, undian rang undang-undang perbekalan 2021 akan dijalankan sejurus selepas bagi 9 menteri membuat penggulungan bagi kementerian masing-masing yang dijadual selesai pada hari ini. Isu salah laku rasuah dalam kalangan kaki tangan kerajaan dan perkembangan mengenai pindaan Akta Mahkamah Syariah Bidang Kuasa Jenayah 1965 atau Akta 355 turut bakal disentuh oleh ahli-ahli parlimen pada hari ini. Suruhanjaya Tenaga atau ST mengingatkan orang ramai terutamanya yang tinggal di kawasan rendah serta berisiko banjir agar mengambil langkah persediaan bagi mencegah sebarang kemalangan berpunca daripada elektrik. Suruhanjaya berkenaan menerusi satu kenyataannya memaklumkan bahawa sebelum banjir, orang ramai perlu mematikan bekalan masuk utama ke rumah di papan agian dengan meletakkan suis utama pada kedudukan off. Semasa banjir pula, orang ramai perlu mengelak daripada melalui kawasan yang ada talian elektrik kerana paras air yang tinggi akan menyebabkan talian tersebut mudah disentuh terutamanya pada waktu malam kerana ketika itu penglihatan tidak begitu jelas. Majlis Bandaraya Johor Bahru MBJB telah merangka beberapa pelan penyelesaian susulan kejadian banjir kilat yang melanda beberapa buah kawasan di sekitar bandaraya baru-baru ini. Ketika berucap pada mesyuarat penuh MBJB di Johor Bahru, Datuk Bandar MBJB Datuk Adib Azhari Daud berkata, antara langkah yang bakal diambil ialah memastikan MBJB sentiasa menyelenggara saliran perparitan di jalan negeri dan persekutuan secara berkala. Jelas beliau menerusi pendekatan jangka pendek itu, MBJB akan melakukan pembersihan kolam-kolam takungan dan mendalamkannya sebagai tebatan banjir di kawasan huluan. Manakala untuk pendekatan jangka panjang pula, Datuk Adib Azhari berkata pihaknya akan membina lebih banyak empangan di kawasan huluan bagi menampung, memperlahan serta mengurangkan bebanan kuantiti air di kawasan hiliran yang menyebabkan banjir. Sekian sahaja berita IKIM untuk edisi 10 pagi ini. Berita seterusnya anda bakal ikuti pada pukul 12.30 hari nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan teruskan kesetiaan anda bersama IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Laporan berita tadi dari sumber bernama. Semua pendengar dijemput untuk menyertai satu kaji selidik yang dijalankan oleh Radio IKIM. Tempoh kaji selidik ini bermula 2 November hingga 30 November 2020. Caranya mudah saja. Layari laman web www.ikim.my palang kaji selidik dan jawab semua soalan yang dikemukakan. Menariknya juga sebanyak 20 helai t-shirt eksklusif disediakan untuk anda yang bertuah. Jadi, tunggu apa lagi? Kunjungi segera laman web www.ikim.my palang kaji selidik sekarang. Kapsul Masa. Pada 25 November 2008, kampus Universiti Sains Islam Malaysia (USIM) dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi, Perdana Menteri Malaysia di Bandar Baru Nilai Negeri Sembilan.
USIM merupakan universiti awam yang ke-12 ditubuhkan di Malaysia dan mampu menawarkan tempat kepada lebih 4,000 pelajar lepasan sekolah aliran agama. Dalam ucapan beliau, Datuk Seri Abdullah menyatakan bahawa program pengajian yang ditawarkan di Institut Pengajian Tinggi perlu mengambil kira keperluan semasa masyarakat dan negara, khususnya konteks global. Menurut beliau, program pengajian tersebut perlu mengandungi komponen yang berfungsi memupuk nilai murni, membina kemahiran serta memperkasakan keyakinan diri pelajar dalam pergaulan bersama masyarakat dan di alam pekerjaan. USIM kini melahirkan cendekiawan dan intelektual Islam yang menjadi pusat tumpuan ilmu bagi negara-negara Islam sedunia. Petikan fakta ini disediakan oleh Seksyen Dokumentasi dan Penerbitan Arkib Negara Malaysia. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Selami ilmu untuk kehidupan kita seharian bersama Nur Hayati Paradi di Aspirasi 10.1. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimulakan dengan lafaz suci Bismillahirrahmanirrahim. Selawat dan salam buat Rasul junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat pagi, salam aspirasi untuk semua sahabat pendengar IKIM. Tak kiralah di mana jua anda berada saat ini. Terima kasih kerana terus memilih Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia sebagai teman anda, teman di rumah, teman BDR bekerja dari rumah atau sebagainya. Masya-Allah, alhamdulillah. Waktu ini bertemankan saya Nur Hayati Paradi, insya-Allah 4 jam bakal bersama dengan anda. Bermula 10 pagi ni sampai pukul 2 petang nanti, insya-Allah. Teman-berteman kita, moga-moga banyak manfaat, banyak pengisian dapat kita jadikan sebagai pedoman dalam kehidupan kita, sebagai cahaya suluh jalan kita, insya-Allah. Baiklah, telah pun bersama dengan rakan-rakan Warna Pagi sebentar tadi 4 jam juga bersama dengan Sufian Amrin dan juga Hazwan Shah. Terima kasih kepada mereka berdua yang telah pun berkongsi menerusi Warna Pagi. Masya-Allah, hari ini merupakan hari yang banyak sebenarnya kita belajar menerusi perkongsian-perkongsian di IKIM. Jadi untuk anda yang terlepas dengar tu perkongsian-perkongsian di IKIM, anda boleh dapatkan perkongsian tersebut di FB IKIM.
FM ataupun di YouTube, insya-Allah di YouTube IKIM. Baiklah, untuk bersama dengan Yati, kejap lagi anda boleh ikuti juga secara langsung di FB IKIM FM, di FB Ustaz Ahmad Lufi Muharram dan juga di YouTube IKIM untuk perkongsian menerusi tahsinul ibadah. Kita nak sambung lagi pengajian Matan Zubaid dalam bab perihal zakat, insya-Allah, untuk bersama dengan rakan pendengar untuk sama-sama kita semak kembali, kita belajar tentang zakat ini, insya-Allah. Dan untuk anda saat ini, sebelum kita nak bersama dengan Ustaz Ahmad Lufi, kita dengarkan terlebih dahulu. Kita adalah Ahmad dengan kehadiranmu tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami, bertemankan saya Nurhayati Paradi. Sungguh yang terindah
Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah, waktu ini kita bersiaran untuk slot pertama di Aspirasi edisi Khamis bersama dengan sahabat pendengar yang mana waktu ini menonton di FB IKIM FM, menonton di FB Ustaz Ahmad Lufi Muharram dan juga di YouTube IKIM dan juga dengarkan di frekuensi-frekuensi di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Waktu ini kita bersama dengan Ustaz Ahmad Lufi Muharram di hujung talian saat ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Ustaz masih lagi di utara tanah air. Masya Allah, terima kasih banyak Ustaz kerana memberi juga masa untuk bersama dengan sahabat pendengar IKIM. Kalau minggu lalu kita bersama untuk sesi soal jawab. Dan minggu ini kita kembali kepada pengajian Matan Zubaid. InsyaAllah untuk perihal zakat bersama dengan Ustaz. Cumanya di awalan ini kita berikan sedikit mukadimah untuk pertemuan kita. Boleh Ustaz, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Terima kasih pada Nur Hayati Paradi selaku penerbit rancangan Tahsinul Ibadah, dan seterusnya sidang pendengar IKIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Para anbiya alaihimus salatu wassalam adalah manusia yang paling mulia. Lebih mulia daripada raja, pemimpin, presiden dan seumpamanya. Mengapakah pangkat Nabi itu dan pangkat Rasul itu mulia? Sesuatu pangkat akan melihat kepada tanggungjawab. Betul tak? Kita akan melihat sesuatu pangkat itu berdasarkan tanggungjawab yang dipikul. Contohnya pemimpin, presiden dan seumpamanya. Begitulah juga Nabi dan Rasul. Pangkat mereka sebagai Nabi dan Rasul itu adalah melihat kepada tanggungjawab yang mereka pikul. Apakah tanggungjawab yang dipikul oleh para Nabi dan Rasul? Tanggungjawab yang dipikul oleh mereka adalah membawa manusia kepada Allah. Membawa manusia kepada Allah. Sebab itu tugas yang paling besar, tanggungjawab yang paling tinggi adalah sebarang tanggungjawab yang kita menghubungkan manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bawa manusia kepada Allah, kita dakwahkan manusia kepada Allah, maka itulah sebenarnya suatu kerja yang sangat besar. Itu adalah apa? Suatu kerja yang sangat besar, yang sangat hebat. Begitulah juga apa? Kalaulah kita melakukan perkara yang sama, maka kita juga akan diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, iaitu menghubungkan hamba-hamba Allah kepada Rabbnya, menghubungkan makhluk kepada penciptanya. Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz. Awalan ini memberi semangat untuk kita terus dan terus Ustaz kan melakukan kerja-kerja amal baik untuk membawa semualah yang berampil dengan kita dekat pada Allah SWT. Apapun, Alhamdulillah kita nak sambung hari ini Ustaz pengajian Matan Zubaid dalam bab perihal zakat untuk bait yang ke-428. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Fi ibilin adna nisabil usi khamsun laha syatun wa kulli khamsi. Terjemahannya, bagi ternakan unta sekurang-kurangnya permulaan nisabnya adalah 5 ekor, maka zakat yang mesti dikeluarkan ialah seekor kambing. Setiap pertambahan 5 ekor akan dikenakan bayaran seekor kambing. Setelah dijelaskan apakah yang merupakan
Apakah yang merupakan apa tadi? Merupakan syarat-syarat bagi zakat. Kita dah belajar sebelum ini berkaitan dengan syarat apa dia? Yati? Nisab. Syarat cukup nisab. Syarat zakat tanaman, syarat zakat perniagaan dan juga syarat zakat ternakan. Jadi hari ini kita akan masuk kepada perincian. Kita akan masuk apa? Perincian berkaitan dengan nombor-nombor, urutan-urutan kewajipan zakat ternakan. Yang pertama akan dibahaskan di sini adalah berkaitan dengan zakat unta. Saya imbas kembali dalam mazhab Al-Imam Syafi'i, binatang yang wajib zakat hanya 3 jenis sahaja. Unta, lembu termasuk kerbau dan juga kambing. Selain daripada 3 jenis binatang ini, tidak ada kewajipan zakat ternakan padanya. Maka dimulakan dengan zakat unta. Walaupun negara kita ni tidak ada unta, tetapi kita ambillah benda ni sebagai ilmu. Mana tahu nanti Allah jadikan kita saudagar unta. Jadi adalah sedikit sebanyak ilmu tentang zakat unta. Bagi ternakan unta, sekurang-kurang permulaan nisabnya ialah 5 ekor. Unta ini, bilangan yang paling sedikit kita wajib bayar zakat bila kita telah memiliki 5 ekor unta. 5 ekor unta. Maka zakat yang mesti dikeluarkan ialah seekor kambing. 5 ekor unta, maka wajib dikeluarkan seekor kambing. Setiap pertambahan 5 ekor akan dikenakan bayaran seekor kambing. Tengok perkataannya, khamsun laha syatun wa kulli khamsin. Setiap pertambahan 5 ekor, maka tambah lagi seekor kambing. Jadi kita kira macam mana? Kita akan kira 5 ekor unta, seekor kambing. 10 ekor unta, berapa? 2 ekor kambing. 2 ekor kambing. 15, 3 ekor kambing. 20, 4 ekor kambing. 4 ekor kambing. 25, 5 ekor kambing, Ustaz. tak ada kambing. Tak ada kambing Dia dah? sampai 20 sahaja. Dia sampai apa? 20, maka setiap daripada 5 itu adalah seekor kambing. Itu yang disebutkan setiap pertambahan 5 ekor akan dikenakan bayaran seekor kambing. Kita sambung ibarat kitab yang seterusnya. Minha li arba'in ma'al ishrina dhanun tamma laha 'amun wa 'anzun 'amani. Daripada 5 hingga 24 ekor dikenakan zakat berbentuk kambing yang sempurna setahun. Bagi biri-biri dan sudah cukup 2 tahun bagi kambing kacang. Saya dah terjemah sendiri pula dah. Kita baca terjemahannya pada bait syair yang 429. Jadi ingat, 5 sampai 24. 5 sampai 24. Ada kena bayar kambing. Okey, contoh, saya bagi contoh kan. Satu orang dia ada 7 ekor unta. Berapa kambing kena bayar? Seekor. Seekor. 8? Seekor. 9? Seekor. Seekor juga. Bila masuk 5 yang barulah bertambah seekor. Okey? Kemudian 11 berapa ekor kambing? 2. 2. 11 sehingga 14, 2. Bila masuk 5 yang baru, iaitu 15, barulah bertambah seekor lagi, iaitu 3 ekor kambing. Dan begitulah 20 sehinggalah 24. Jadi 20 sampai 24, berapa ekor kambing? 4. 20 sampai 24, 4 ekor kambing. Kemudian mungkin akan ditanya, kambing yang perlu dikeluarkan zakat itu
berapakah usia dia. Jadi kambing ni secara umumnya dia ada dua jenis kambing. Yang pertama dipanggil kambing biri-biri. Dalam bahasa Arabnya disebut sebagai dha'nun. Dha'nun dalam kitab tu. Li arba'in ma'al ishrina dha'n. Dha'nun ni apa? Kambing biri. Summa laha amun. Tamma laha amun wa anzun. Dan satu lagi dipanggil anz. 5, 10, 15, 20 kita ada pilihan untuk keluarkan sama ada kambing biri-biri ataupun kambing bukan biri-biri. Dia terjemah di sini kambing kacang. Sebenarnya kambing yang bulu dia bukan macam biri-biri lah. Biri-biri kan wool kan, bulu dia tu. Macam kapas tu. Dia satu lagi kambing yang bulu halus. Jadi itulah yang disebut sebagai anzun ataupun diterjemah di sini kambing kacang. Jadi setiap daripada bahagian yang kena keluar kambing kita ada pilihan. Sama ada biri-biri atau kambing biasa. Kalau biri-biri umur dia setahun. Telah genap apa? Setahun. Dan kalau kambing bukan biri-biri umurnya berapa? Umurnya 2 tahun. Okey, ingat biri-biri umurnya genap setahun, bukan biri-biri umurnya 2 tahun. Sebab apa? Sebab biri-biri ni dia lagi baik daripada kambing biasa. Jadi oleh kerana dia itu baik, cukuplah umur dia setahun. Ditambah walaupun umurnya pendek, umurnya kecil, tetapi kualiti dia itu lebih, maka ditampung. Dia jadi fair lah, dia jadi seimbang dengan kambing biasa. Walaupun umurnya banyak, tapi jenis dia itu kurang sedikit. Maka yang kurang di sana ditampung daripada segi umur. Yang kurang dari segi umur ditampung daripada segi apa? Daripada segi kualiti. Maka kambing biri-biri setahun, kambing bukan biri-biri 2 tahun. 2 tahun. Baik. Alhamdulillah. Kita berhenti lihat dulu boleh lagi? Kita berhenti lihat dulu. Okey, kita berhenti lihat seketika. Untuk anda rakan mendengar, jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Siapalah
IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Masih lagi kita bersama menerusi perkongsian Tahsinul Ibadah bersama dengan Ustaz Ahmad Lutfi Muharram di Sungai Petani Kedah waktu ini. Alhamdulillah. Kita masih lagi belajar dalam bab zakat, perihal zakat untuk baik yang ke 429 tadi. Ustaz, kita sambung lagi pengajian kita. Silakan Ustaz. في الخمس والعشرين بنت للمخاض وفي الثلاثين وست افتراض. Terjemahannya, apabila bilangan unta mencapai 25. Terjemahannya, apabila bilangan unta mencapai 25 ekor, maka wajib dikeluarkan bintu makhad, seekor unta betina yang cukup setahun dan masuk tahun kedua. Bagi 36 ekor unta dikeluarkan jadi bila kita belajar bab zakat unta ni, kena hafal dia punya bilangan dia. Tadi kita dah belajar 5, 10, 15, 20. Maka kita masuk pula pada bilangan 25. Bermula sahaja 25, yang wajib dikeluarkan itu bukanlah kambing tapi unta. Tadi yang wajib dikeluarkan ialah kambing. Tapi bermula pada bilangan 25, yang wajib dikeluarkan itu adalah apa? Adalah unta, bukanlah kambing. Cuba kita tengok, apabila bilangan unta mencapai 25 ekor, maka wajib dikeluarkan bintu makhab. Bintu makhab, ini nama unta, nama jenis unta. Bintu makhab ni adalah merujuk kepada unta betina. Bintu dah maknanya betina. Unta betina. Bintu ni terjemahan dia anak perempuan. Jadi unta betina yang cukup setahun. Bintu makhad adalah apa? Unta betina yang cukup setahun dan sudah masuk tahun kedua. Dia telah genap setahun. Setahun sehari ke, setahun 2 bulan ke, tapi yang pentingnya telah genap setahun. Maka ia digelar sebagai bintu makhad. Bintu apa dia? makhad. Bintu makhad. Kemudian nombor yang seterusnya 36. 25 seekor bintu makhad. 36. Bagi 36 ekor unta dikeluarkan bintu labunin sanataini istakmalat sittun wa arba'una hiqqatun thabat. Terjemahannya, bagi 36 ekor unta dikeluarkan bintun labun, unta betina yang sudah cukup 2 tahun dan masuk tahun ketiga. Zakat bagi 46 ekor unta pula, sabit seekor hiqqah, seekor unta betina yang sudah genap 3 tahun dan masuk tahun yang keempat. 36 ekor unta wajib dikeluarkan bintu labun. Bintu labun ni apa? Kalau bintu makhad segenap setahun, masuk tahun yang kedua. Bintu labun, unta betina yang sudah cukup 2 tahun. Sudah cukup 2 tahun dan masuk tahun yang ketiga. Zakat bagi 46 ekor unta pula, sabit seekor hiqqah. 25, 36, 46. Kalau 46 hiqqah. Hiqqah ni adalah seekor unta betina yang sudah genap 3 tahun dan masuk tahun yang keempat. Jadi kita dah berjaya hafal 25 bintu makhad. Bintu makhad genap setahun. 30 berapa? 36 bintu labun. Bintu labun genap 2 tahun. Kemudian 46 pula. 46 seekor hiqqah. Hiqqah adalah apa? 3 tahun. Genap 3 tahun dan sudah masuk tahun yang keempat. Wa jaz'atun lil fardi ma' sittina
sittin wa sab'ina ibnata labunin. Terjemahannya? Sementara seekor jaza unta betina yang sudah cukup 4 tahun dan masuk 5 tahun wajib dikeluarkan unta 61 ekor unta. Untuk 61 ekor unta. Bagi 76 ekor unta pula dikenakan 2 bintun labun. Bintu labun. Kalau kita ada 61 ekor unta, maka kita hendaklah keluarkan jaza'ah. Sementara seekor jaza'ah, maksudnya perlu dikeluarkan jaza'ah. Jaza'ah ni apa dia? Unta betina yang sudah cukup 4 tahun dan masuk tahun kelima. Wajib dikeluarkan untuk 61 ekor unta. 25, 36, 46, 61. 61 jaza'ah. Jaza'ah ni sudah genap 4 tahun, masuk tahun yang kelima. Kemudian, bagi 76 ekor unta pula, dikenakan 2 bintu labun. 76 ekor unta, dikenakan berapa? 2 dikenakan 2 bintu labun. Kita teruskan? Boleh? Fil fardi wa tis'ina dhi'ful hiqqah wal fardi ma' 20 ba'dal mi'ah. Terjemahannya? Bagi 91 ekor unta dikenakan 2 ekor hiqqah. Bagi 121 unta maka zakatnya fil fardi wa tis'ina. Fil fardi wa tis'ina. Fardi ni maksudnya 1. Tis'i ni maksudnya 90. Maksudnya pada bagi 91 ekor unta. Fil fardi wa tis'ina maksudnya bagi 1 dan 90. Maksudnya 91. Bagi 91 ekor unta dikenakan 2 ekor hiqqah. Fil fardi wa tis'ina dhi'ful hiqqah. Dhi'fu ni maksudnya gandaan 1 hiqqah. 1 ganda 1 berapa? 2 lah. 1 ganda 1, 2. Dikenakan 2 ekor hiqqah, 91. Bagi 121 ekor unta, maka zakatnya salah satu banati min labunin bintal labuni kulla arba'ina. Terjemahannya zakat 3 ekor bintu labun selepas had 121 ekor unta, maka dikira zakat dengan maksud setiap 40 ekor unta dikeluarkan seekor bintu labun. Pada perkiraan 121 ekor unta, 3 ekor bintu labun. Bintu labun ni apa kalau ingat balik? 2 tahun. Umurnya? Genap 2 tahun. Masuk 3. Okey. Selepas had 121. Selepas sahaja had 121 ekor unta, maka dikira zakat dengan maksud setiap 40 ekor unta dikeluarkan seekor bintu labun. Maksudnya, selepas bilangan 121 ekor unta, maka kita kira setiap 40 kita keluarkan bintu labun. Kita terus dulu. Wa hiqqatan likulli 50 nahsubi wa'fu 'anil awqasi bainan nusubi. Terjemahannya, dan seekor hiqqah bagi setiap perkiraan 50 ekor unta. Oleh itu tidak diambil kira lagi jurang antara 2 nisab zakat berdasarkan jumlah ternakan. Dan seekor hiqqah bagi setiap perkiraan 50 ekor unta. Yang ini dulu. Kita terangkan yang ni dengan yang sebelum tu. Apa maksud dia? Faham tak? Faham tak maksud dia setiap 40 ekor unta dikeluarkan seekor bintu labun? Dan setiap 50 ekor unta dikeluarkan hiqqah. Maksudnya gini. Selepas bilangan 121, kita kira kita pakai 2 formula. Setiap 40 ekor, maka kita keluarkan bintu labun. Setiap 50 ekor, kita keluarkan 1 hiqqah. Okey, saya bagi contoh.
satu orang ini dia ada 150 ekor unta. Berapakah yang perlu dia bayar? Apa dia? Okey. 150 Ustaz 150 ada berapa 50? Ada 3. Ada 350. Maknanya 3 hektar. Ada 3. 50. Ada 350, betul? Betul? Jadi ada 350. Maka maknanya apa? Setiap 50 berapa tadi kita kata? Seekor hikah. Setiap 5 pokok ialah seekor Hikah. hikah. Maka dia ada 350. Jadi bila dia ada 350, maka dia kena keluarkan 3 Hikah. hikah. Faham tak? Faham? Itu yang dimaksudkan setiap 50 seekor hikah. Ini selepas bilangan berapa? 120? Satu. Kita ambil contoh yang lain. Satu orang dia ada 200 ekor unta. Jadi 200 ini ada berapa 50? Ada 4. Ada 450. Ada berapa 40? Ada 5 40. Ada 5. Jadi kalau kita ambil daripada segi dia ada 450. Maka dia keluarkan 4 hikah. Kalau kita tengok daripada segi dia ada berapa? 5. Dia ada 540. Maka dia kena keluarkan 5 hibah. 5 Labun. 5 bintu labun. 5 bintu labun. Itu yang dimasukkan. Jadi kita kias lah. Kalau satu orang tu dia ada 1000. Jadi 1000 ni ada berapa 50? Ada 20. Ada berapa 40? Maka bila naik ke atas, dia formula dia jadi senang. Formula dia hanya kita kata setiap 50 satu hiqah dan setiap 40 satu apa? Bintu labun. Satu bintu labun. Jadi kita dapatkan ada berapa 50 ataupun ada berapa 40. Jadi kalau dia ada 200, dia sama ada dia keluarkan 4 ekor hiqah ataupun 5 ekor bintu Labun. Itu ada perincian dia. Adakah dia kena keluar, dia boleh pilih yang mana satu. Oleh kerana ada 5 40, 4 50, jadi terpulang. Dia nak keluar hikah 4 ekor atau apa? Atau bintu labun. Bintu labun 5 ekor. Dia ada lagi perincian tentang masalah ini. Jadi dia punya kod dia, bila kita masuk bab zakat unta, zakat kambing, zakat lembu, kita kena hafal nombor dia. Maksudnya mulanya berapa? Mulanya berapa? 5 kan? Nanti kita akan belajar lembu. Lembu ni mula dia 30. Kambing mula dia berapa? So kena hafal dia punya mula dia, kemudian pertukaran dia. Kemudian kita nak terangkan tentang bait syair yang berbunyi wa'fu anil awqasi bainan nusubi. Wa'fu ni maksudnya hendaklah kamu abaikan. Kita tak ambil kira waqas. Waqas ni dia adalah satu istilah dalam zakat ternakan. Contoh kan, kita ada 5 ekor. 5 sampai 9. Maksudnya 6, 7, 8, semua tu. Itu dia panggil nombor yang berada di antara dua nombor nisab. 5 dengan 10 kan nisab. Jadi nombor yang ada antara 5 dengan 10 itu dipanggil apa? Waqas. Dipanggil apa? Waqas. Waqas tu dia punya plural. Dia punya singular dia waqsun. Jadi waqas ni, maka ni maksudnya adalah nombor-nombor yang mana walaupun dia bertambah, bilangan yang kena bayar tu tak bertambah. Maksudnya 5, 6, 7, 8 sama je. Dia tak ada bertambah langsung. Bila masuk nombor nisab yang baru 10, barulah bertambah 2 ekor kambing. 11, 12, 13, itu semua dipanggil waqas. Masuk nombor nisab baru berapa? 10, 11. 15. 15. Sama juga macam unta kan. Unta bermula 25. Okey, 25. Nombor nisab yang kedua apa? Selepas 25? 36.
Jadi 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 itu semua dipanggil apa? Dipanggil wakas. Walaupun nombor bertambah, tidak ada benda yang bertambah. Dia tetap statik, iaitu kena bayar bintu makhad. Selagi belum capai nombor 36, dia tak akan berubah kepada yang apa? Yang seterusnya. Itulah yang dimaksudkan tidak diambil kira lagi jurang antara dua nisab zakat berdasarkan jumlah ternakan. Dia tak bertambah. Nanti kita akan belajar dalam bab zakat emas. Dia lain. Zakat emas ni bertambah sikit, maka bertambahlah yang benda yang kita kena keluar. Bertambah. Tapi zakat ternakan dia ada yang dipanggil wakas, iaitu ada jurang-jurang tertentu walaupun bertambah, tetapi tidak ada yang wajib dikeluarkan itu yang bertambah. Okey, boleh faham? Boleh. Yang dimaksudkan tidak diambil kira jurang perbezaan antara dua nisab. Baik, Alhamdulillah. Tu dia, belajar tentang unta hari ni kita. Masya Allah, banyaknya pengiraan. Tapi insya Allah kita yakin dan percaya sahabat-sahabat kita ramai yang dah beri respon dapat ikuti walaupun agak macam pening sikit. Tapi Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Kita akan mencerihat sekali lagi Ustaz. Untuk sahabat pendengar, jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan bersama kami. Tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Radio IKIM 2020 ini membawa kepada anda lagu-lagu ketuhanan terbaik. IKIM memberi anda lagu-lagu ketuhanan yang mengisi jiwa. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Hospital Pakar Al-Islam merupakan sebuah hospital pakar swasta yang telah beroperasi sejak 1996 yang dahulunya dikenali dengan nama Kampung Baru Medical Center KBMC. Antara misi penubuhan Hospital Pakar Al-Islam adalah untuk menyumbang terhadap penjagaan dan rawatan kesihatan sebagai sebuah hospital pakar berteraskan Islam, menerapkan sikap bertanggungjawab dan amanah serta menyumbang kepada masyarakat melalui aktiviti dakwah yang menyeluruh, khususnya dalam pendidikan kesihatan agar dapat menjadi masyarakat yang lebih sihat dan seimbang. Buku Islam dan Hubungan Antara Penganut Agama adalah buku baru terbitan IKIM. Buku ini telah membincangkan pelbagai perspektif tentang hubungan antara penganut agama melalui dua kerangka utama, fiqh dan kemasyarakatan. Antara bab buku ini juga, IKIM telah menunjukkan peranan dalam menyemai kefahaman Islam dan semangat muhibah dalam kalangan masyarakat pelbagai kaum dan agama di Malaysia. Untuk mengetahui pengisian menarik yang dibincangkan dalam buku ini, dapatkan segera di laman web www.ikimniaga.my atau hubungi 03 6204 6389 atau 6204 6388 untuk maklumat lanjut. Pening nak cari bisnes part-time yang bertahan lama? Jom join tim Auji Kudapan Kasih. Pengeluar biskut homemade yang pastinya sedap, bersih dan halal. Tak perlu simpan stok, tak perlu nak susah-susah nak keluar pergi COD. Kami uruskan semuanya. Sistem perniagaan secara online yang pastinya telus dan sistematik. Untuk maklumat lanjut sila hubungi 011-1088-4094 atau layari FB Auji Kudapan Kasih HQ. Kudapan Kasih, secara asli untuk semua generasi. Bang, ni campur ni satu lagi. Berapa bang? Okey, kejap. Ni harga dia. Murahnya bang. Radio IKIM sedang mempromosikan pakej iklan promo dari Oktober sehingga Disember 2020. Beli banyak-banyak dapat murah. Wow, tempah sekarang sementara masih ada. Hubungi 012-686-9236 atau 017-345-2564. Tertakluk kepada terma dan syarat. Sah. Apa sah? Nuraisa lah. Kenapa? Nuraisa produk makeup mesra wudu. Nuraisa yang bantu bimbing suri rumah untuk berniaga tu? Iyalah. Kenapa? Apa sah Nuraisa ada program bina bisnes di seluruh Malaysia? Aku pun nak dibimbing Nuraisa lah. Sah kau tak boleh. Bini kau boleh. Nuraisa nak bimbing wanita lah. Wanita. Apa sah Nuraisa? Produk mesra wudu. Foundation, lipstick, makeup mudah dibersihkan. Jom bina perniagaan dari rumah dan jana pendapatan dengan Nuraisa. Nuraisa.
Inspirasi Euforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah kita kembali waktu ini menyambung lagi kembali pertemuan kita menerusi pengajian Mata Zubaid bersama dengan Ustaz Ahmad Lutfi Muharram dalam bab zakat. Hari ini kita belajar tentang zakat ternakan, zakat unta. Memang ramai ustaz yang kata pening, tapi ni alhamdulillah lama-lama faham juga. Alhamdulillah. Dan selepas ni kita akan sambung, kalau kita nak sambung kita akan cerita tentang zakat lembu. Ke kita nak soalan-soalan rakan pendengar kita ustaz? Sebab ada banyak soalan ya. Baik, seterusnya kita ke soalan daripada sahabat-sahabat rakan pendengar IKIM. Kita mulakan di FB IKIM daripada Muhammad Azri Zainuddin Ustaz. Jika zakat unta dikeluarkan tanpa mengikut jenis-jenis unta yang disebut dalam kitab, adakah akan mempengaruhi sah batal zakat tersebut Ustaz? Terima kasih kepada Muhammad Azri yang bertanya. Ya, sebarang nombor ataupun jenis unta yang disebutkan hendaklah dikeluarkan seperti yang telah dinyatakan. Contohnya, dia kena bayar bintu labun, iaitu pada kiraan 36. Unta berusia 2 tahun. Tetapi dia bayar kurang daripada itu. Maka dia akan menjejaskan kesahihan, sebab zakat ni kalau kita bayar kurang, maka dia akan apa? Dia akan memudaratkan. Kalau kita bayar lebih, ada perbincangan dia. Dia ada perbincangan nanti, kita akan belajar. Contohnya, dia sepatutnya kena bayar bintu labun. Tetapi dalam simpanan dia tak ada. Unta yang jenis macam tu tak ada. Yang dia ada tu adalah apa? Unta iaitu dipanggil bintu makhad. Setahun, sudah genap setahun, masuk 2 tahun. Maknanya dia bayar kurang. So, kalau dia bayar kurang, maka dia perlu tambah bayar, top up. Nanti kita akan belajar sama ada dia bayar 2 ekor kambing, tambah lagi, ataupun dia bayar 20 dinar. Dia kena bayar, tambah. Ini hanya boleh dilakukan kalau memang tak ada jenis itu dalam simpanan dia. Kerana apa? Nombor-nombor daripada segi umur, daripada segi urutan bilangan, ini semua dipanggil apa? Ini semua dipanggil ta'abbudi. Ta'abbud maksudnya suatu nombor-nombor yang kita perlu patuh pada kiraan tersebut. Seperti mana yang datang dalam hadis, kiraannya begitu, begitulah yang kita kena keluarkan. Baik. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz untuk pencerahan. Dan ada juga soalan daripada sahabat kita di WhatsApp IKIM Ustaz berkenaan dengan zakat haiwan ternakan ni Ustaz. Kata kalau sebelum ni kita tak tahu kiraannya bagaimana, hari ni baru tahu Ustaz, apa yang boleh dilakukan oleh sahabat kita ni Ustaz? Dia tidak tahu dahulu. Adakah maksud dia tidak tahu dahulu lalu dia telah keluar dengan cara yang salah? Apa maksud dia tidak tahu dahulu, kemudian sekarang baru tahu? Saya andaikan yang bertanya ini adalah penggembala kambing, misalnya. Maknanya sebelum ni dia tidak tahu. Dia tidak tahu, kemudian dia telah keluar salah. Mungkin itu maksud dia. Ataupun dia tidak tahu, dengan sebab tu dia tak bayar. Mungkin juga. Jadi soalan itu tidak beberapa jelas, tapi saya andaikan kalaulah maksudnya dia tidak tahu lalu dia telah terbayar salah. Kalau yang dia bayar salah tu kurang, dia kena tambah. Dia kena bagi keluar yang sebenarnya. Dia dikira apa? Bila kita bayar bukan pada nombor yang sebenarnya, kita dikira tidak bayar zakat. Maka perlu qada. Perlu apa? Perlu qada. Ataupun oleh kerana kita tak tahu, maka kita tak keluar. Lagilah kena qada. Kan? Jadi kena ingat, sesiapa yang dia tak tahu rupanya, saya ni sebenarnya kena bayar zakat, sekarang baru tahu. Maka itu dipanggil apa? Itu dipanggil kecuaian. Kecuaian dulu kenapa tidak mengambil tahu. Sekarang ni bila sudah ada kesedaran, maka perlulah bergegas. Rujuk kepada ahli untuk membuat kiraan bagi zakat-zakat kita yang lepas. Kena ingat zakat ni dia macam hutang. Kalaulah kita baru ada kesedaran sekarang, maka yang lampau perlu dikira berdasarkan data yang kita ada, anggaran yang tinggi yang kita boleh buat.
kemudian kita keluarkan zakat dan dia dikira masuk dalam catatan hutang kita yang perlu kita bayar. Baik. Terima kasih banyak Ustaz untuk pencerahan. Seterusnya kita ada satu soalan ni Ustaz, agak lari sikit daripada tajuk tapinya berkaitan dengan zakat juga, daripada Ashimah Ahmad. Kata nak tanya soalan pada Ustaz, adakah perlu dikeluarkan zakat untuk duit yang kita dapat hasil main kutu selama 12 bulan? Ada beza tak bagi orang yang terima duit awal dan pada akhir sekali Ustaz? Dia orang yang main sistem kutu ni, apa hakikat sebenar dia? Orang main kutu ni, apa hakikat sebenar dia? Contohlah, saya punya giliran first bulan yang pertama. Bulan yang pertama saya punya giliran. Orang yang mana main kutu sekali ni, kita kata ada 10 orang. Setiap seorang bayar 1,000. Banyak ni kutunya. Besar kutu dia. Jadi maknanya bulan yang pertama dapatlah 10,000. RM10,000, betul tak? Betul. Jadi A ni giliran dia bulan yang pertama. Dia dapat RM10,000. Jadi adakah A ni perlu bayar zakat? Satu, RM10,000 itu sendiri tidak cukup nisab lah. RM10,000 itu sendiri tak cukup nisab. Kita andailah duit yang dapat tu cukup nisab. RM20,000 lah contohnya. Jadi first month yang bulan yang pertama atau bulan yang kedua ataupun bulan-bulan yang lain yang dia dapat, maka adakah dia perlu bayar zakat? Tidak perlu bayar zakat sebab zakat kita ada apa? Kita ada nisab. 20 tu memanglah nisab. Tapi dia punya apa? Haul. Putaran tahun itu belum lagi.